kita dengar sharing daripada insyaAllah kita akan dengar sharing daripada Ustazah. Siapa tak kenal Ustazah Asma Harun, disayangi ramai. Kalau kita tengok dekat FB pun Ustazah lah yang trending. Kalau kita di mana-mana media sosial pun Ustazah Asma Harun lah yang paling trending dan disayangi ramai. Jadi kita sangat berbesar hati hari ni Ustazah sudi mengosongkan masa dengan kita atas jemputan kita untuk sama-sama kita ada satu seminar kekeluargaan yang untuk pertama kalinya Intim buat seminar 100% secara atas talian. Sebelum ni memang tak pernah. Sebab kita PKP ni kan. So kalau kita tak buat seminar online, kalau orang tahu lah Ustazah Asma Harun datang, memang penuh ni. Intim ni ramai berapa dah datang ni, dah tak ada penjarakan sosial lah. Jadi kita buat macam ni supaya penonton, pendengar semua dapat bersama-sama dengan Ustazah, tak kira lah dia duduk di mana sekalipun, dan supaya view kita akan lebih meluas lagi dan insyaAllah apa yang Ustazah kongsikan akan ramai dapat manfaat pada hari ini. Okey, sebelum tu Ustazah, saya nak cerita sikit lah pasal intim. Sebabnya ada orang tak tahu kan pasal intim ni. Okey, intim ni good morning everyone. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, mana yang belum tahu, intim ni adalah salah satu bahagian di bawah Jabatan Agama Islam Perak. Okey, jadi kita terima kasih banyak dekat pengarah kita Datuk Muhammad Yusof bin Haji Hussein dan pengetua kita Ustaz Firdaus bin Saleh. Ustaz Firdaus ada sekali dengan kita hari ini untuk sama-sama dengan kita. Kemudian kita juga nak ucapkan terima kasih banyak pada tim unit latihan yang menjayakan sama program hari ini dan juga tim IT daripada Jabatan Agama Islam Perak. Jadi kalau tak ada semua ni, kita pun tak dapat Ustazah jumpa hari ni. Betul. Okey. Okey, jadi kepada semua yang sedang menonton di Facebook kita Intim Perak dan juga di Facebook Ustazah juga, page Ustazah, boleh jangan lupa share dan like juga page Intim. Nanti kalau ada seminar online lagi boleh join lagi. Dan kalau untuk pengetahuan Ustazah juga, Intim ni adalah salah satu pusat latihan untuk anggota Jabatan Agama Islam Perak. Ustazah pun pernah datang sini kan? Pernah, masya-Allah. Nanti kita boleh jumpa lagi lah untuk datang secara fizikal. Mesti. Okey. Okey, insyaAllah hari ini kita akan tajuk kita hari ini adalah seminar kekeluargaan pasca PKP COVID-19. Okey, yang mana kita tahu kita pun masih lagi dalam fasa PKPP dan dah lalui PKP dan PKPB. Jadi banyaklah isu-isu kekeluargaan semasa kita menjalankan kehidupan bersama-sama COVID ni. Betul. Ada yang ibu bapa risau anak hantar anak ke sekolah, risau ni sekolah dah buka, risau nak bawa anak keluar, yang hubungan suami isteri masa COVID ni macam-macam jadi. Ada yang bertambah mesra, ada yang macam-macam lah kan. Ustazah pun tahu. Okey, jadi mungkin hari ni Ustazah boleh dapat sharekan apa-apa yang boleh kami semua dengar dan dengar perkongsian daripada Ustazah, dan Ustazah pun boleh kongsikan tips-tips, doa dan supaya kita sama balik lepas dengar ni boleh balik dan praktikkan apa yang Ustazah share. Okay, jadi sebelum saya yang ceramah untuk hari ni, saya paslah pada Ustazah Asma. Okey, silakan tafadhal mashkurah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada sahabat saya, Puan Wahidah, Ustazah Wahidah. Ini sama belajar di Kuza. Mesir sama juga ke Ustazah?
Tak sama. Saya pergi UiTM. Oh, UiTM, Masya Allah. Jadi sama belajar, sahabat seperjuangan lah dulu ketika sama belajar, dan sekarang masih lagi sama perjuangan dalam bab dakwah, insya-Allah. Seorang ibu yang sangat hebat, yang sangat kuat, membesarkan anak-anak dengan menggalas tanggungjawab itu sepenuhnya seorang diri. Itu pengetahuan saya lah. Maksudnya seorang wanita yang sangat positif, sentiasa bersemangat. Masya Allah. Dan wanita yang bahagia tu dia mampu membahagiakan dirinya sendiri. Maksudnya manusia yang bahagia itu dia mampu membahagiakan diri sendiri walau apa pun yang berlaku di sekelilingnya. Dan Ustazah Wahidah juga antara insan yang saya kagumi, yang saya contohi, subhanallah, yang saya inspire. Jadi inspirasi, Masya Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak Institut Tadbiran Islam Perak Intim. Institut Tadbiran Perak Intim dengan tema dia Kuntum Khaira Ummatin Ukhrijat Linnas. Oi, bagus sangat. Masya Allah. Dan kita turut dihadiri antaranya pengetua intim iaitu Ustaz Firdaus bin Saleh. Mudah-mudahan Ustaz sihat walafiat, diberikan Allah kekuatan dan juga limpahan rezeki yang barakah. Seterusnya yang saya hormati pengarah Jaib Jabatan Agama Islam Perak. Betul ke? Betul. Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Hussein. Masya Allah. Betul. Jadi kita tahu Intim adalah sebuah institut yang dibangunkan untuk menyediakan keperluan latihan kepada anggota Jabatan Agama Islam Perak. Dia telah dibina pada tahun 11 Eka pada tahun bila saya tak tahu ni. Okey, fokus utama kewujudan Intim adalah bagi mengendalikan latihan dan juga pengurusan Mahat Tahfiz Al-Quran Kerajaan Negeri Perak. Subhanallah, bagus sangat. Maksudnya bukan semua jabatan agama yang ada institut khas untuk pegawai-pegawainya. Masya Allah. Kalau kita di Negeri Sembilan ada pusat dakwah. Pusat dakwah Islam antaranya. Masya Allah. Dengan tajuk yang istimewa pada hari ini iaitu Seminar Kekeluargaan Pasca PKP COVID-19. Bila sebut pasca, saya tak tahulah sebut pasca ke pasca. Pasca. Saya rujuk tadi dalam bahasa, tengok pasca. Maksudnya bunyi ca tu. Bunyi ca sebab dia eja Jawi, jadi di hujung tu ca je, jadi kita sebut pasca. Jadi tajuk kita pasca. Kalau macam perkahwinan, kita ada maksudnya khusus pra perkahwinan. Khusus pra perkahwinan tu sebelum kahwin lah. Lain pula saya lipat tudung, tak payah lipat lah. Okey. Pertama, kalau khusus pertama pra perkahwinan maksud sebelum kahwin. Kalau khusus pasca perkahwinan, khusus lepas dah nikah. Jadi masa orang dah nikah 5 tahun, 10 tahun, saya rasa Perak pun mungkin ada buat kan Ustazah? Khusus lepas kahwin. Ada. Kalau kami di Negeri Sembilan, masa sebelum saya berhenti kerja dulu, bahkan lepas saya berhenti pun, saya masih lagi terlibat dengan khusus pasca perkahwinan. Maksudnya seronok sebenarnya lepas kahwin 5 tahun, 10 tahun masuk khusus balik. Dan ia percuma. Saya tak tahulah ia mengikut negeri masing-masing. Oh, katanya suara tak clear. Suara kat mana ya? Sekejap kita cuba. Mungkin sebab ramai pakai wifi. Bukan kata kuat. Itulah tu. Diorang kata suara Zaza yang tadi. Boleh tu Ustazah, kita dah cuba betulkan untuk suara. Cubaan suara. Okey, clear ya? Okey, kita nak sambung. Boleh? Ya, Alhamdulillah. Okey. Jadi bila sebut pasca ni, tajuk kita iaitu pengurusan keluarga pasca PKP COVID-19. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang beberapa faktor lah. Jadi sebagai permulaan Ustazah, saya pun terlupa tadi, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah, kita baca doa secara ringkas boleh ya? Boleh. Sila Ustazah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu rahmatmu, bukakanlah bagi kami hikmahmu ya Allah, dan limpahkanlah kepada kami rahmatmu, pertolonganmu, perlindunganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, bantulah kami dalam berzikir kepadamu, bantulah kami dalam menjadi hamba-Mu yang sentiasa bersyukur ya Allah. Dalam senang atau susah, dalam sehat atau sakit, dalam sempit atau lapang, dalam sedih ataupun gembira ya Allah, dalam duka cita ataupun bahagia, kami tetap dan istiqamah menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan amal soleh kami, amal ibadah kami, agar ibadah kami itu diterima oleh-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik ya Allah. Berilah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir kepadamu, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta badan yang sihat yang kuat untuk sentiasa menjalankan tanggungjawab kami sebagai hamba-Mu ya Allah, sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai ayah dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna duha'uka, ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duha-Mu. Wal baha'a baha'uka, segala keagungan itu adalah keagungan-Mu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu adalah kekuatan-Mu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu adalah kudrat-Mu. Wal ismata ismatuka, dan segala kesucian itu adalah kesucian-Mu ya Allah. Allahumma in kana rizqina fis sama fa anzilhu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhriju, sekiranya rizki kami dalam perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahiru, sekiranya rizki itu kotor ataupun haram maka sucikanlah untuk kami. Wa in kana ba'idan faqarihibu, sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasiru, sekiranya rizki itu sukar sempit ya Allah maka permudahkanlah untuk kami ya Allah akan rizki-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, kami mohon daripada-Mu ya Allah rizki. Gunakanlah kami menjadi suami, menjadi isteri yang salehah, ibu misali ya Allah. Rizkikanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Rizkikanlah kami ya Allah rizki yang berupa harta dunia yang barakah ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi hamba-Mu yang saleh, pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui hakikat diri kami, kemampuan kami ya Allah, ketidakmampuan kami ya Allah. Ya Allah, kami serahkan hidup kami, mati kami ya Allah, dan nasib hidup kami ya Allah kepadamu ya Allah. Kami insan yang lemah, hamba-Mu yang lemah, sentiasa lalai dengan dosa, maksiat, lalai daripada menjalankan tanggungjawab ya Allah. Kadang-kadang kami bersemangat ya Allah, kadang-kadang kami lemah ya Allah. Kami ingin menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kami ya Allah. Kuatkanlah rohani kami, kuatkanlah akal kami, emosi kami ya Allah, fizikal kami ya Allah. Kuatkanlah akal kami ya Allah dengan ilmu-Mu ya Allah. Emosi kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Rohani kami dengan mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dari sudut keberkatan masa,
Dari sudut ekonomi, ya Allah, berkatkanlah ekonomi kami dan bantulah kami dalam menguruskan urusan tanggungjawab hal rumah tangga. Tugasan yang begitu banyak yang bertimpa-timpa, ya Allah. Bantulah kami untuk menguruskan dengan cara yang terbaik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang berkomunikasi dengan baik agar kami menyampaikan apa yang ada dalam hati, lurus apa yang kami cakap sebagaimana hati kami. Bantulah ya Allah untuk komunikasi kami baik dengan anak-anak kami ya Allah, agar anak-anak faham apa yang kami ingin sampaikan, agar mereka boleh menerima apa yang kami inginkan ya Allah. Ya Allah, baikkanlah komunikasi kami suami isteri ya Allah. Jauhilah daripada perkataan-perkataan keji dan menyakitkan hati ya Allah. Ikatlah lidah kami ya Allah, belenggulah lidah kami daripada perkataan-perkataan keji. Ya Allah, ringankanlah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami ya Allah, supaya kami rajin untuk membaca Al-Quran, zikir dan memberi nasihat yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Wadud, yang Maha Cinta. Berikanlah dalam hubungan kami sekeluarga ya Allah kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah, agar kami sama-sama berkasih sayang dan mencintai kerana-Mu. Ya Allah, ya Razak, ya Wasi', ya Allah yang Maha memberi rezeki seluasnya. Luaskanlah rezeki kami dalam barakah-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki di dunia, rezeki di dalam kubur, rezeki di mahsyar ya Allah. Yang mana rezeki yang Kau berikan kepada kami ini, kami boleh manfaatkan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk membesarkan anak-anak dengan baik, memberi pendidikan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam mewujudkan sefahaman dalam kekeluargaan, agar kami mampu untuk membahagikan tugas dengan baik di antara suami, isteri, anak-anak, masing-masing menjalankan tugas agar rumah tangga yang kami bina ini berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang, berjalan dengan lancar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Ghani, ya Muni. Ya Allah yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan. Berikanlah kepada kami kekayaan jiwa yang sebenar, sehingga kami mempunyai sifat qanaah, iaitu cukup dan bersyukur dengan apa yang ada. Kami bersyukur dengan kurniaan yang Kau berikan kepada kami berupa seorang suami, berupa seorang anak-anak kami bersyukur dan kami merasa cukup dengan anak-anak kami. Segala kekurangan dan kelebihan kami terima dengan redha. Kami tidak melakukan perbandingan, kami tidak mengungkit-ungkit kebaikan, menyebut-nyebut keburukan pasangan, anak-anak dan sebagainya. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, kurniakanlah kami rizki, memiliki sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang tenang, keluarga yang sempurna. Walaupun zahirnya nampak tidak sempurna, tapi sempurna bagi sisi-Mu ya Allah, sempurna mengikut kadar kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma taqabbal minna du'a'ana. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ya Mujib, ya Wahab, yang Maha menerima, yang Maha memberi ya Allah, berikanlah kami ya Allah kurniaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Taqabbalallah minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Belum jelas ke? Bukan masalah wifi, suara je. Subhanallah. Yang kenapa ya Wahidah rupanya buka balik. Daripada tadi katanya tak dengar ya suara. Oh ya ke sekejap Sebab kalau komen-komen dekat FB mengatakan tak dengar suara. Ya. Cuma tanya ni, macam mana nak off kita, nak off public bagi maksudnya dekat orang tak tengok kita. Off dulu. Okey, cubaan. Sebab saya dengar jelas ya suara Wahidah. Tapi di FB kata tak ada suara audio Sayub. Tak berapa dengar suara. Minta maaf sahabat di Instagram. IG sangat jelas tapi di FB tak dengar. Masya-Allah. Oh ya ke? IG dijelas. FB tak dengar. Ya, FB tak dengar. Kita pun tak tahu ni masalah audio di sini ataupun di sana. Kita dah kuatkan dah suara. Sebab kita biasa memang guna ni tak ada masalah.
Ketuk FB, ada Puan Omar kata ketuk FB, IG jelas, Saidi, ada Nur Ain Hasanuddin ada. Sebentar kita tunggu. Kita berborak dengan sahabat di IG dulu ya. Sementara tunggu. Boleh. Okey. Sahabat-sahabat di IG ada nak tanya saya apa-apa soalan? Waalaikumsalam Syira. Amalia Mariam Gulau Nawari. Malim. Ada nak tanya main-main lah Ustazah. Boleh nak main apa tu? Hadif Irdina. Waalaikumsalam. Junaida, syukur Ustazah atas doa-doa. Okey, ada kelas tadi. Faham. Nazaria. IG jelas. Angah Seli. Ili Sarif. Hidayah. Nura, Sabahal Khair, Sabahan Nur. Okey. Ada nak tanya saya soalan ke? Sahabat dia IG ada nak tanya soalan, boleh? Baru dengar suara Ustazah kat IG. Okey, yang tanya Ustazah, maaf saya bertanya, lepas kita bersalin darah kering je terus boleh solat ke? Tunggu 15 hari suci. Okey, tak. Subhanallah. Yang tanya pasal darah nifas ya. Lepas kita bersalin darah kering je terus, ya boleh terus solat. Kalau dah 1 minggu darah dah kering, mandi wajib terus solat ya. Tak payah tunggu 15 hari. Tak payah tunggu 15 hari. Kalau lepas bersalin darah nifas dah kering, tunggulah tengok 24 jam dah kering, mandi wajib, lepas tu terus solat. Tak payah tunggu suci 15 hari ke tak, immediately. Kalau seminggu lah. 10 hari lah. Jangan tunggu 40 hari. 40 hari itu kebiasaan. Tapi ada orang nifas dia pendek, dia sekejap. Okey, ada soalan lagi? Okey, Sabtu hari tu jumpa di Seri Kembangan. Betul. Masya Allah. Terima kasih datang. Okey, ada ramai yang beralih ke IG sebab daripada FB ke IG. Okey, Zaidatul Fadila. Mungkin kau balik. Okey. Ya, Norma X Supreme, I love you so much too. Okey. Junaida, Yanti, nak tanya apa hukum ayam yang dah goreng dalam kuali dengan darah? Okey, apa hukum ayam yang dah digoreng dalam kuali keluar darah? Hukumnya tak ada masalah. Memang is normal. Ada bahagian-bahagian tertentu bila kita goreng darah pun keluar, saya faham tu. Sebab memang ayam tu confirm mati. Jadi darah masih keluar. Kalau ikut pengalaman saya ya, kenapa darah tu masih keluar? Antaranya masa lepas ayam sembelih terus dicelur. Alhamdulillah dah jelas dah suara di FB pun. Kelebihan bulan Zulhijjah. Betul lah. Nanti kita akan bawa tajuk kelebihan bulan Zulhijjah. Okey, insya-Allah. Kita akan kongsikan kelebihan bulan Zulhijjah. Dah okey kan, Wahidah? Okey, alhamdulillah. Dah okey. Okey, dah okey. Okey, Wahidah. Orang dah respon, okey Ustazah. Ustazah Wahidah. Okey. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, kita kembali kepada tajuk perbincangan kita iaitu pengurusan keluarga pasca PKP COVID-19. Alhamdulillah. Boleh Ustazah Wahidah saya teruskan? Okey Ustazah. Boleh. Sila teruskan. Saya akan bagi besarkan Ustazah punya dulu seorang. Ya. Okey. Okey, Masya Allah. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada sahabat di IG. Sekarang di FB sudah pun jelas. Terpulang ya. Kalau nak balik semula ke FB ke, terpulang. Okey, alhamdulillah. Pertamanya saya ingin sebutkan beberapa perkara. Bila kita menghadapi suasana PKP, kita tahu PKP sekarang kita nak sebut pun macam tak berapa nak sebut dah COVID. Kau boleh tak nak ingat, tak nak sebut. Tetapi kita tahu ibrah dan hikmah COVID-19, PKP dan sebagainya, hikmahnya cukup besar. Okey, jadi bila sebut pengurusan keluarga, pertama daripada diri kita. Terlebih dahulu boleh tuliskan nota. InsyaAllah saya akan cuba untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat semua secara ringkas. Sebab ia akan pergi detail tu jadi terlalu panjang. Okey, pertama dari sudut diri kita
untuk pengurusan sebuah keluarga dan pengurusan bermula pada diri kita lah. Pertama, pengurusan rohani. Yang kedua, pengurusan fizikal. Yang ketiga, pengurusan emosi. Yang keempat, pengurusan mental. Okey. Kalau kita boleh uruskan diri kita ini, 4 unsur ni kita boleh uruskan dengan baik, maka subhanallah kita boleh menguruskan yang unsur luar. Unsur luar apa? Dari sudut masa, dari sudut ekonomi, dari sudut tugas-tugas di rumah dan dari sudut komunikasi. Subhanallah. Okey, kalau saya boleh tak bagi Ustazah kertas A4 dan juga ni. Bolehlah. Ustazah nak marker. Okey. Muslimin, muslimat, terutamanya ibu-ibu lah. Saya kira ramai muslimat yang sedang tengok. Rohani kita faham, roh adalah unsur paling penting dalam badan kita. Roh unsur nombor 1 paling penting. Siapa yang boleh mendidik ataupun membentuk, memberi makanan yang cukup kepada roh rohani, barang siapa yang jaga rohani dia dengan baik, maka akan menyusul fizikal baik, emosi baik, mental baik. Dan insyaAllah akan menyusul juga masa, ekonomi, tugasan, komunikasi juga baik. Maksudnya banyak-banyak unsur yang kita akan bincangkan, 4 pengurusan ni, pengurusan diri, pengurusan keluarga ni, yang paling utama adalah rohani. Okey, contohnya kan, dalam hidup kita ni, yang kita perlukan, kita perlukan apa? Kita perlukan, tak ada deh. Okey, tak apa. Kalau dalam, kena test lah dulu sebelum bagi Ustazah. Okey, jadi, pengurusan rohani, ibadah lah. Contoh, ibadah solat, ibadah zikir, ibadah doa, puasa, sedekah, apa-apa ibadah, umrah dan sebagainya. Setiap hari kita perlu ada pengurusan rohani, pengurusan ibadah yang baik. Kalau kita boleh berdisiplin dengan pengurusan rohani kita, kalau kita boleh istiqamah, insya-Allah menyusul istiqamah yang lain. Dari sudut emosi, dari sudut mental dan sebagainya. Jadi antara amalan yang perlu kita istiqamah memperbanyakkan dalam sehari-hari, 2. Kalau orang tanya Ustazah, 2 perkara. Kalau kita rasa 2 zikir. Kalau kita rasa, saya tambahlah 3 lah zikir. Okey, kalau rasa hidup rasa gelisah, tak tenang, tak tahu nak buat apa, hidup rasa entah apa-apalah, serba tak kena. Memang ujian tu ada, tapi ujian tu nombor 2. Yang pertama hati kita dulu. Kalau hati kita kuat, kita boleh terima ujian. Jadi setiap hari cuba istiqamah beramal dengan 3 zikir ni. Yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nak panjang sikit, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nak panjang lagi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La haula wa la quwata illa billah. Contoh. Kemudian yang ketiga, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan lain-lain. Saya cakap laju je sebab saya sebenarnya ada sediakan banyak sangat perkara penting untuk dikongsi. Jadi pertama, pengisian rohani, kerana kalau tanpa zikir dan doa dan zikir adalah makanan kepada roh kita, rohani kita. Kalau kita bagi cukup, insya-Allah kita akan kuat. Kalau tak, itulah yang menyebabkan hati kita rasa gelisah, tak tenang, tak berkat dan sebagainya. Okey, jadi selain daripada tu yang wajib lah, solat wajib jaga, termasuk rohani juga, iaitu kita tutup aurat. Kalau kita solat, kita zikir, kita selawat, kita istighfar, kita ucap la ilaha illallah, tapi dalam masa sama kita melawan Allah. Contohnya aurat kita tak tutup. Jadi ada lagi perkara yang menyebabkan sumber utama rasa gelisah tu. Hidup tak tenang, tak barakah tu. Walaupun ada pasangan, ada anak, ada suami, ada keluarga, perniagaan bagus, tapi tak boleh nak membeli ketenangan. Sebab itu Allah menyebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Zikrullah, pertama zikir dengan lidah, iaitu zikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Kemudian bawa ketenangan dalam hati, dan zikir yang paling utama adalah zikir dengan perbuatan kita.
Apa dia? Setiap perbuatan kita taat kepada perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah, itu semua zikrullah. Okey, contohlah kalau seorang ibu cakap, kalau kau ingat mak, kau ingat pesan mak ni. Mak pesan ni supaya kamu jaga solat. Ingat pesan mak ni, jangan bergaul bebas. Kalau kamu sayang mak, kamu ingat pesan mak, jangan kamu buka aurat. Jadi walaupun mak tak ada masa tu, kan mak duduk kat kampung, kita duduk kat universiti, sebab sayangkan mak, kita taat apa yang mak suruh. Jadi kalaulah kita puji Allah, kita kata kita sayang Allah, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita baca Quran, tapi dia masih sama kita buat sesuatu yang menyakiti Allah, yang melanggar perintah Allah, maka Allah akan cabut rasa ketenangan tu milik Allah yang mukmin. Nama Allah Asmaul Husna yang mukmin, itu yang maha tenang. Jadi sekiranya kita tidak mentaati dan ada lagi langgar perintah Allah, maka kita tak akan dapat ketenangan yang hakiki. Ketenangan hakiki adalah satu kurniaan. Kurniaan itu daripada Allah, pemilik tenang. Jadi ada manusia yang boleh tenang dengan makan sedap, dengan rumah selesa. Maksudnya dia tenang, dia ambil sumber tenang tu daripada sumber yang sementara, daripada sumber yang akan musnah, iaitu dunia. Ada orang dia tenang bila suami ada sebelah. Maksudnya dia letakkan ketenangan itu pada makhluk. Makhluk akan fana, akan hancur, tak akan tenang, tak akan selama-lamanya. Tapi siapa yang mencarikan sumber ketenangannya daripada Allah, setelah mati dalam kubur, di mahsyar, memang yang kita perlukan adalah sumber ketenangan, kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat tu, saya tak boleh nak kupas panjang sebab selalunya dalam mungkin dalam program-program yang dalam ceramah yang lain kita akan terangkan jika tajuk tu spesifik berkenaan dengan kekuatan rohani. Okey. Jadi seterusnya yang kedua, saya suka nak sebutkan tentang kekuatan fizikal. Kekuatan fizikal. Saya ni nak lukis macam ni ya. Okey. Kita ada yang pertama rohani. Saya harap boleh tengok ni. Lepas tu fizikal. Kemudian emosi. Saya tulis dulu. Kemudian mental. Rasa macam ada satu lagi. Tak apalah. Rohani, fizikal, emosi. Apa ni? Rohani, spiritual lah. Fizikal, emosi, mental. Kita ada satu lagi unsur apa ya? Badan kita, emosi, fizikal. Okey. Saya buat macam ni kan, nampak ke? Okey, rohani, fizikal, emosi, mental. Okey. Lepas tu, contohlah kita buat, kita kena cuba tulis, tuan-tuan puan-puan boleh buat unsur rohani, fizikal, emosi, mental. Macam tu kan? Okey. Kemudian, contoh kita sebut, untuk unsur rohani, kita nak apa? Istiqamah. Solat awal waktu. Lepas tu Quran. 2 muka surat sehari contoh. Kemudian rohani kita yang lain, kita nak buat zikir. Amalkan zikir Fatimah contoh. Lepas tu nak amalkan apa? Selawat. Itu contohlah saya tulis. Kejap nanti saya tunjuk. Kemudian fizikal pula. Fizikal kita nak amalkan makanan sihat. Lepas tu kita nak amalkan apa lagi? Senaman. Lepas tu kita ada nak ambil suplemen contoh. Okey. Lepas tu dari sudut emosi pula, untuk jaga emosi, kita kata kasih sayang. Lepas tu kita tulis lagi emosi, maksudnya kasih sayang. Emosi lagi belayan. Ucapan. Okey, tak apa, kita tulis. Lepas tu mental pula, baca buku. Lepas tu hadir kursus, hadir kuliah. Lepas tu rohani juga sebenarnya ceramah, hadir kursus. Lepas tu okey, minta maaf lambat. Okey. Sebab boleh baca ke tak ni, takut terbalik. Saya nampak FB boleh baca, tapi di Instagram jadi terbalik kan.
FB boleh, tapi di Instagram terbalik. Okey. Sebenarnya saya tulis macam ni. Tuan-tuan, puan-puan boleh buat. Buat carta ni dan buat di rumah. Kita buat untuk perancangan kita untuk rohani. Kita tulis. Perancangan kita untuk rohani. Tulis nombor 1, impian kita untuk rohani kita. Pertama, solat di awal waktu. Contoh saja saya bagi ni ya. Yang kedua, Al-Quran 2 muka surat sehari. Nak lebih buat. Kemudian yang ketiga, zikir Fatimah setiap kali lepas solat. Yang ketiga, yang keempat, Al-Maksurat pagi petang. Ini contoh. Yang kelima, Yasin setiap pagi. Siapa yang beramal Yasin setiap pagi, dia akan rasa perbezaan yang sangat ketara dalam hidup dia setiap hari. Kemudian perbanyakkan selawat. Contohnya. Kenapa? Kurang jelas. Kenapa ada masalah ni? Facebook tak jalan. Nak try guna ni? Betul. Okey. Cakap dengan moderator lah dulu. Cubaan, subhanallah. Okey. Kemudian pergi pula kepada pengurusan fizikal. Pastikan makanan sihat. Lepas tu kemudian ada senaman, kemudian mungkin nak ambil suplemen sama ada madu ke, saya nak share juga ni. Kemudian yang ketiga iaitu emosi. Bagaimana emosi ni lebih kepada kasih sayang, perhatian, penghargaan. Okey, kalau perhatian apa yang perlu dibuat? Peraturan apa? Contohnya kalau kami buat peraturan. Bila balik daripada rumah, bila balik ke rumah daripada tempat kerja, kami dilarang, kami suami isteri lah cuba pakat, tak boleh tengok telefon dalam tempoh 2 jam. Maksudnya sampai di rumah letak telefon dah tempoh 2 jam tak boleh. Mesti bagi tumpuan pada anak, dengar dia orang kat sekolah macam mana. Mesti maksudnya borak dulu ataupun mesra lah. Walaupun hanya sekadar sama-sama teman dia tengok TV ke, pergi kat luar rumah keliling taman ke, mesti beri keperluan emosi tu. Kemudian adakan peraturan untuk emosi. Contohnya setiap pagi kita mesti salam, lepas tu peluk, cakap sayang. Sebelum berpisah. Sama ada kita berpisah pergi kerja ataupun sebelum anak-anak pergi sekolah. Syarat wajib. Kalau kita berada di mana pun, ibu bapa cakap macam mana pun cari mak ayah. Balik sekolah pun antara keperluan emosi ialah bila balik sekolah anak kena cari ibu ayah atau ibu ayah balik pada kerja. Kita tetapkan peraturan dalam rumah tu macam tu. Maksudnya bila nak berpisah, bila berjumpa pun salam, cium tangan, peluk, sayang. Cakap pendek tu pun tak apa. Lepas tu ucapan yang wajib ada dalam sebuah rumah tangga antaranya Alhamdulillah, syukur dulu kepada Allah, terima kasih. Ucapan Alhamdulillah dan terima kasih. Kalau Umi masak ke apa, bila hidang Umi Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan terima kasih kepada manusia. Ucapan Alhamdulillah, terima kasih tu selalu, dan ucapan maaf tu perlu diamalkan. Itu di antara beberapa perkataan yang sangat powerful bila diamalkan dalam sebuah keluarga. Jadi kita perhatikan anak-anak kita walaupun kecil sentiasa ucap Alhamdulillah, terima kasih Umi, walaupun benda sekecil perkara. Lama-lama yang akan membentuk jiwa dia. Okey, jadi itu keperluan emosi. Seterusnya keperluan mental. Mental ni akal kita lah. Akal kita makanan dia adalah ilmu. Rohani, makanan dia adalah doa dan zikrullah. Zikrullah ni kita terangkan tadi tu. Zikrullah jangan faham subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar saja. Baca Al-Quran adalah zikrullah. Mentaati segala perintah Allah adalah zikrullah. Meninggalkan larangan Allah itu adalah zikrullah. Okey. Jadi mental makanannya adalah ilmu. Jadi macam mana kita nak dapat makanan akal, makanan mental, ilmu, sama ada ilmu agama ataupun apa-apa jua ilmu. Ada orang dia tengok ilmu tentang masak, ilmu lah tu untuk mental dia. Ilmu pengurusan keluarga, ilmu pengurusan emosi, ilmu berkenaan dengan apa-apa yang melibatkan pekerjaan dia. Contoh dia orang bisnes, dia belajar ilmu bisnes, belajar ilmu marketing. Jadi apa-apa ilmu, sama ada ilmu dalam khusus untuk akhirat ataupun ilmu dunia dan akhirat ataupun ilmu dunia saja, selagi mana ia tidak bercanggah dengan agama, maka kita dibenarkan untuk belajar. Janganlah pula kata matematik ni tak guna ni dekat kubur esok ni. Tapi daripada ilmu matematik lah kita akan menguruskan kewangan kita dengan baik. Ilmu sains contohnya. Dengan mengenal sains, belajar sains, kita akan mengenal alam, mengenal ciptaan, kehebatan dan sebagainya. Okey. Jadi saya ulang lagi sekali, unsur pada diri kita yang perlu kita uruskan ada 4 unsur yang utama. Yang pertama unsur rohani,
Yang kedua unsur fizikal. Yang ketiga unsur emosi. Yang keempat unsur mental. Jadi kalau boleh kat rumah keluarkan macam ni. Saya buat dekat rumah, saya buat dengan anak-anak saya. Buat macam tu, lepas tu pecahkan. Rohani, kita sepakat satu keluarga, apakah ibadah yang kita nak buat istiqamah. Supaya rohani kita kuat. Kemudian unsur fizikal, apa yang kita nak buat. Main badminton ke, pergi main basikal ke, ataupun setiap hari workout ke, terpulang nak buat apa supaya fizikal kita kuat. Makanan apa yang tidak dibenarkan, kami cuba sebenarnya dulu, kalau saya lah dengan suami awal-awal kahwin sampailah tu, kami amalkan tak minum minuman manis. Maksudnya jarang-jarang minum minuman manis. Kalau pergi kedai makan pun minum air suam saja. Sampailah anak-anak dah besar sikit bawa pergi kedai makan pun kami masih amalkan. Sehingga kadang-kadang mak ayah tanya, kenapa tak order air teh ais ke, maksudnya air fresh orange ke, air Milo ke kan. Sampaikan mak ayah tanya masa tu, kenapa Asma berjimat ke? Jimat duit ke? Tak nak, maksudnya makan kat kedai kan ni, lepas tu tambah air pula. Kata tak, dah jadi kebiasaan. Tapi sejak tak lama dah start balik minum air manis. Dah start balik pula minum air manis. Jadi sekarang ni kami slowly pula jadikan balik rutin kebiasaan kami, kurangkan minum manis. Sebab kita tahu gula antara punca utama pelbagai penyakit. Kedua, gula adalah racun sebenarnya. Samalah tu punca penyakit. Dan bila kita berlebihan mengambil gula, dia akan bertukar kepada bebanan yang berat kepada badan kita, kepada buah pinggang kita, kepada kesihatan kita lah secara menyeluruh. Jadi bila kita sedar kita perlu tenaga yang kuat, kita perlu kekuatan fizikal supaya emosi kita stabil dan sebagainya, maka sebab itu kita kena jaga kesihatan kita. Saya share dengan sahabat-sahabat saya, kalau bab kesihatan, antara amalan saya tak makan apa-apa suplemen. Dulu pernah kita ambil suplemen vitamin C, vitamin D, vitamin E, macam-macam lah juga, multivitamin lah, apalah. Satu ketika saya berjumpa dengan beberapa orang doktor lah. Ada masalah kesihatan sikit apa. Jadi doktor menasihatkan, amalkanlah makanan yang sebenarnya makanan itu mudah nak didigest, kemudian tak bagi beban, dan makanan itu diyakinilah dijamin. Jadi antaranya kami lah, suami isteri dan juga anak-anak pun beramal juga. Pertama madu, yang kedua habatus sauda, yang ketiga zaitun, yang keempat kurma. Subhanallah. Siapa yang nak tambah lagi yang lain terpulang. Tapi saya rasa banyaklah kebaikan, badan cerdas, kita bersemangat. Kadang-kadang memang ada rasa, waktu tertentu rasa lemah, lembik, tak larat. Ya. Mungkin kerana kita terlalu kurang cukup rehat. Tapi kalau kita amalkan konsisten setiap pagi ketika perut kosong, dan saya ambil bukan dalam kapsul. Dulu saya ambil kapsul. Habatus sauda ambil kapsul, dan juga zaitun, minyak zaitun. Sebab apa? Sebab kalau terus minum yang cair tu, saya rasa nak muntah sebab rasa loya dekat leher. Dekat tekak ni kan rasa loya. Jadi sekarang ni saya guna kaedahnya, contoh air letak setengah gelas, lepas tu masukkan sudu, masukkan madu 1 sudu. Saya ambil 1 sudu besar. Sekarang ni saya suka minum madu, boleh je madu apa-apa, tapi antara madu yang terbaik madu Yaman. Saya pun makan madu Yaman. Tapi saya tak tahulah, mungkin di sana bagus juga sebenarnya, madu Malaysia, madu tualang ke, semua tu baguslah insya-Allah. Yang penting madu tu mesti pure. Lepas tu saya masukkan 1 sudu, saya pun kacau. Lepas tu ambil habatus sauda yang pure, yang bukan dalam kapsul. Sebab kita tahu kapsul memanglah ada organik dan sebagainya, tapi ia tetap memberi beban kepada tubuh badan kita nak digest tu. Jadi saya biasa beli yang botol, minyak zaitun botol, dan juga habatus sauda pun botol. Jadi letaklah dalam sudu, tuang, lepas tu masuk dalam mulut, terus minum air madu tu. Jangan telan dulu. Kalau telan dulu, saya rasa nak muntah balik, loya tu dalam 2 jam tak hilang lagi. Sebab kuat sangat rasa habatus sauda dan juga madu tu, terlalu kuat sangat rasa dia sebab dia dua minyak kan. Jadi masuk, lepas tu minum.
Lepas tu minyak zaitun pula letak satu sudu juga. Lepas tu masuk, lepas tu minum. Wallahu a'lam. Jadi saya bukan tahu sangat detail kaedah yang betul-betul spesifik, tapi itulah yang kami amalkan, dan setiap pagi juga anak kena minum yang sama. Amalkan madu, habatus sauda dan minyak zaitun. Kemudian kurma tu kita bawa lah bekal dalam bekas. Kalau rasa lapar, sebelum makan yang berat, karbohidrat, makan dulu kurma. Ini saya dapat daripada seorang doktor, dia pakar bedah. Dia juga pakar kanser. Saya jumpa doktor ni, dia kata macam ni Ustazah. Masa tu kan doktor ni, dia adalah India Muslim. Kemudian dia siap ada tempat tanaman organik dia, luas sangat. Sebab dia kata dia dah susah sangat nak percaya sayur-sayur, buah-buah. Akhirnya dia memang tanam sendiri sayur-sayur apa yang dia makan. Sebab dia kata ramai orang juga ambil pemakanan sihat seperti banyakkan sayur dan sebagainya, tapi sayur banyak sangat racun sekarang. Jadi ada orang memang cintakan sangat kesihatan, kerana dia kata ni seorang India Muslim ni, doktor ni Masya Allah. Saya kerap juga dulu saya rujuk dia, tapi memang kadang-kadang dia mesej tanya kesihatan. Dia kata, Ustazah, sekarang memang ramai orang makan sayur, tapi sayur banyak racun. Jadi dia makan sayur dan masih sama racun, dan racun itu mungkin lebih kuat. Jadi siapa yang cintakan kesihatan, dia kata sarankan tanam sendiri. Sekarang ni kan ada hidroponik. Tanam sendiri tuan-tuan puan-puan. Satu lagi, bila kita tanam, kita boleh jamin sendiri. Kedua, jimat. Kemudian kita pun menyuburkan bumi Allah ini dengan tanaman kita. Kita bantu untuk produce oksigen dan sebagainya. Jadi bila saya tengok kawasan tanaman dia dengan sayur-sayur banyak, saya kata ya Allah, hebatnya doktor ni. Okey, kemudian dia kata, Ustazah, kalau Ustazah nak makan banyak mana pun, Ustazah makanlah. Nak makan 2 pinggan, makanlah. Nak makan 3 pinggan, makanlah. Tapi dengan syarat, dia kata, dengan syarat sebelum makan dulu kurma 3 biji. Dia kata macam tu. Sebelum makan apa-apa, makan dulu kurma 3 biji. Maksud makan pagi, sebelum makan tengah hari, sebelum makan malam, makan kurma 3 biji. Saya tak ingatlah 3 biji ataupun dia sebut berapa, tapi normalnya kita ambil yang sunnah 3 biji. Okey, makanlah kurma 3 biji. Saya kata, kenapa doktor? Kalau Ustazah dah jadi amalkan macam tu, Ustazah tak akan mampu nak tambah. Badan dia sehat, bertenaga. Dia kata, Ustazah, saya tidur sehari 3 kali saja. Umur dia hampir 50. 3 kali pula dah. Ustazah, saya tidur sehari 3 jam saja. Saya kata, 3 jam doktor? Saya tidur dalam awal malam, saya akan bangun di tengah malam. Dan bila saya bangun seawal malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, saya akan siapkan kertas kerja. Saya akan membaca, saya akan melakukan ibadah. Dia kata, Ustazah, kalau kita jaga makan kita, kalau kita kontrol, insya-Allah badan kita akan ringan, akan sihat, akan kuat. Kenapa badan kita lemah hari ini? Bila badan lemah, dia akan kesan pada emosi lemah. Dia akan kesan pada mental lemah. Dia akan kesan kepada rohani lemah. Malas nak beribadah dan sebagainya. Jadi dia kata kalau makan kurma dulu sebelum makan apa-apa, nanti automatik badan kita ni dia akan turunkan asid apa entah macam itulah. Asid dalam perut kita sekian, dia akan memberi signal cepat kenyang. Dan sebenarnya bila kurma masuk, kurma ni dia kaya dengan fiber, dia ada terangkanlah kaya sekian-sekian. Jadi insya-Allah kita tak akan makan dengan banyak makanan yang lain. Akhirnya kita akan makan nasi sikit saja. Jadi akhirnya karbohidrat tidak terlalu banyak, sebab karbohidrat kalau tak guna jadi gula. Kalau gula tu tak guna, dia akan jadi lemak dan sebagainya. Masya-Allah, Allahu Akbar. Jadi hari ni lain sikit lah Ustazah ni bercakap macam dari sudut perunding kesihatan pula kan. Tapi melihatkan Malaysia adalah antara nombor 1 masalah obesiti nombor 1 di Asia. Saya pernah baca, saya tak tahulah fakta tu betul atau tidak, tapi dikatakan Malaysia ada bermasalah dari sudut obesiti nombor 1 di Asia. Jadi dan kita tahu Malaysia paling ramai adalah umat Islam itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawasanya umat Islam kurang bertanggungjawab dan amanah dalam menjaga kesihatan badannya. Jadi cubalah kawal, bila kita dah biasa tak minum air manis, badan kita tak minta. Tapi kalau hari-hari kita minum air manis, badan kita automatik dia request. Sebab dia dah terbiasa.
dengan air manis, dengan gula. Jadi bila kita tak bagi, dia ada unsur ketagihan tu, addiction tu. Addiction ni ia melibatkan otak kan. Pernah tak baca? Kita ni, otak kita adalah bahagian-bahagian ni. Otak bahagian depan namanya BFC, cortex tu. Cortex ni bahagian depan ni. Ini adalah sistem kawalan pemikiran kita lah, otak kita, sistem kawalan. BFC depan ni, boleh tak tolong cari BFC? Otak bahagian depan, nak cari dari sudut sains. Boleh ya saya terangkan perkara ni hari ni, lain sikit ni, penyampaian saya hari ni berbeza sikit. Kalau tak ceramah ni kan. Okey. Jadi BFC ni, otak bahagian depan ini yang membezakan kita dengan binatang. Binatang tak ada otak bahagian depan ni, tak ada. Otak bahagian depan ini akan menentukan sesuatu perkara itu baik atau tidak, perkara itu dosa ataupun pahala, perasaan-perasaan kita dan sebagainya. Bahkan melibatkan ketagihan juga, melibatkan otak bahagian depan. Okey. Otak bahagian depan ini, bila kita sukakan sesuatu, ataupun kita ketagihan sesuatu, ataupun kita teringin sesuatu, lalu kita dapat, dia ada mengeluarkan satu hormon namanya dopamin. Hormon dopamin. Awak cari hormon dopamin saja. Tak jumpa. Hormon dopamin. Otak depan, hormon dopamin. Hormon dopamin ni contoh, kita ada keinginan. Keinginan apa? Keinginan masalah anak muda sekarang, masalah pada lelaki suami pasal PKP hari itu, ramai yang terlibat dengan pornografi. Contoh, bila tengok pornografi, bila nak tu dia okey lagi. Tapi bila tengok apa yang dia nak, ketika itulah hormon dopamin. Okey. Saya baca ni ya. Hormon dopamin adalah bahan kimia yang berada di otak yang berperanan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hormon ini mempengaruhi berbagai aktiviti manusia, mulai daripada kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Hormon dopamin juga disebut sebagai hormon pengendali emosi. Hormon dopamin ni duduk di mana? Duduk di bahagian otak depan sekali. Hormon ini akan meningkatkan suasana hati sehingga orang akan rasa senang dan bahagia. Kekurangan hormon dopamin akan membuat suasana hati menjadi buruk, bahkan dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Subhanallah. Okey. Hormon dopamin berfungsi sebagai neurotransmitter. Okey, tak apa, menimbulkan perasaan positif, mempengaruhi perilaku. Dia mengawal perilaku kita, mendukung pencernaan dan daya tahan tubuh, menjadi mempengaruhi kerja organ tubuh. Okey, berperanan dalam munculnya gangguan otak, mempengaruhi kemampuan untuk memusatkan perhatian, meningkatkan kerja jantung dan aliran darah, dapat dipicu oleh beberapa jenis narkoba dan sebagainya. Okey. Narkoba tu dah. Dalam kita bincang pasal pengurusan keluarga, saya belum, kita pergi kepada mukadimah lah ni. Mengurus keluarga bererti mengurus ahli keluarga tu sendiri, sebelum pergi kepada faktor-faktor yang lain. Sekarang, kita lah entiti sebuah keluarga. Seorang ibu sangat penting. Seorang ayah, kemudian ada anak-anak. Jadi, ilmu-ilmu sebegini, pengetahuan sebegini sangat penting. Saya nak share supaya ibu ayah faham bagaimana pengurusan otak. Saya bukanlah pakar otak, tapi saya baca. Saya suka fakta-fakta macam ni. Otak kita depan ni namanya BFC, before cortex macam tu lah, saya dah lupa istilah dia. Tetapi dia mengeluarkan hormon dopamin. Hormon dopamin. Apabila kita menerima rangsangan, contoh saya cerita tadi, seorang lelaki ataupun seorang anak muda, seorang anak ataupun wanita sendiri, hari ini ramai yang ketagihan video lucah. Bila tengok video lucah, ada hormon yang dirangsang di bahagian otak. Bila rasa terangsang, rasa nak tengok dan sebagainya. Kemudian bila dilihat, bila ditengok, akan keluarlah hormon dopamin itu begitu banyak ke BFC bahagian depan. Apabila selalu lihat, akhirnya dia jadi ketagih. Bila jadi ketagih, hormon ni dia dah jadi sebati dah. Dia mesti nak tengok. Kalau tak tengok, dia akan pergi kepada gangguan emosi, tak tenang, resah gelisah, nak marah, memberontak, tantrum, itu. Contoh anak kita yang ketagihan game.
Mula-mula okey lagi. Lama-lama dia mula suka. Lama-lama dia ketagih. Bila ketagih, ketika itu dia dah dikawal oleh hormon dopamin, suka tadi tu. Rasa gembira, rasa seronok tu, hormon seronok tu diberikan dalam jumlah yang banyak. Seronok tengok main game. Nak main lagi. Makin banyak hormon itu dikeluarkan dan dia akan merendam apa? Merendam otak bahagian depan BFC. Apa yang berlaku apabila otak bahagian depan ini dapat rendaman dopamin yang begitu banyak? Otak bahagian depan, kemudian hormon dopamin, hormon gembira, seronok, ketagih itu banyak dirembeskan, akhirnya dia akan merendam otak bahagian depan yang boleh membezakan baik dan buruk, yang boleh membezakan dosa dan pahala. Akhirnya manusia hilang kawalan diri. Anak tempik pada mak bila mak ambil telefon. Mak apa ni ambil telefon orang? Suami tak boleh kawal diri dia sampai bergaduh. Ikut aku nak tengok apa. Saya menghadapi banyak aduan isteri kata, Ustazah, saya jumpa dalam perbualan WhatsApp suami dengan geng lelaki. Grup lelaki saja WhatsApp. Kemudian suami dengan kawan-kawan dia lah, geng-geng sekepala. Bila tengok dalam perbincangan perbualan dalam tu, mereka bercakap benda lucah. Share gambar-gambar perempuan yang lucah, share video-video lucah. Kemudian bila si isteri tegur, kenapa awak ni teruk sangat? Dia kata, alah, biasalah orang lelaki, main-main je, suka-suka je tengok, tak ada apa-apa pun benda tu. Masya Allah, bayangkan dosa dijadikan perkara biasa. Antara sebabnya, otak bahagian depan dia dah mula direndam dengan hormon dopamin, suka, gembira, seronok tu, sehingga kan otak bahagian depan bila banyak sangat rendaman, kemasukan hormon dopamin terlalu banyak ke dalam otak bahagian depan, otak bahagian depan mengecut. Lama-lama manusia mula tidak boleh rasa, bila buat dosa tak rasa berdosa, bila buat salah tak rasa bersalah. Mula anak tengking mak ayah, melawan cakap, tak endah larangan mak ayah. Mula pula mak ayah hilang kawalan pada anak-anak. Sebab syok sangat ni, duduk main telefon, kejap Instagram, lepas tu tengok orang puji pula, balas pula pujian orang. Tiba-tiba anak ni merengek. Oh, mana angin-angin nak susu ke nak apa. Mak ni boleh hilang kawalan, marah anak. Kau boleh duduk diam tak? Kau boleh duduk diam tak? Tak nampak ke aku tengah pegang telefon ni? Malah ramai ibu-ibu bapa tak boleh kawal, tak boleh urus emosi dia. Sebab apa? Otak bahagian depan dia telah pun direndam dengan hormon dopamin. Hormon dopamin ini dirangsang apabila kita melakukan sesuatu dengan suka ni. Tapi berbeza kalau kita jadikan kekuatan kita, ketagihan kita adalah Al-Quran. Contoh, kita ketagih Al-Quran, ketagih zikir, ketagih ni. Hormon yang dikeluarkan itu hormon yang sangat bagus. Hormon yang boleh mengawal diri kita. Dia berbeza dengan apa yang kita ketagih dengan benda-benda yang lara, benda-benda dosa. Dia akan datangkan kepada diri kita yang mengawal, beri pada efek pada diri kita, hati kita, kepada seluruh tubuh kita, resah gelisah, tantrum, memberontak, marah, dan sebagainya. Dia akan beri kesan tu. Tetapi berbeza kalau kita rangsang otak kita ini dengan ketagih apa? Dengan ceramah, ketagih zikir, ketagih solat awal waktu, ketagih baca Al-Quran. Dia memberi kesan yang berbeza tadi tu. Tadi resah gelisah, tak tenang, tak tentu arah, serba salah, tapi beri kepada tenang, damai, lapang. Ujian datang pun lapang, tenang, boleh kawal perasaan, boleh fikir dengan jernih, buat keputusan dengan baik, boleh mengawal marah pada anak-anak dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau siapa yang nak baca, nak fahamkan tentang otak bahagian depan BFC, kemudian hormon dopamin, boleh je Google cari kesan pornografi kepada otak, nanti dia akan terangkan kenapa hormon itu sangat bahaya. Bahkan kita akan dapati kesan kerosakan otak disebabkan melihat pornografi, game, benda-benda yang lara, yang haram ni. Dia lebih teruk, dia akan bagi otak jadi rosak di bahagian tertentu, jam otak, dan dahsyatnya melebihi daripada kesan dadah. Okey, kalau siapa ambil dadah, memang dia akan lupa sekejap. Dia akan lupa, dia tak tentu arah, dia khayal. Dah hilang kesan dadah tu, bila dah keluar, dia tak bagi kesan sangat pada otak.
Tapi siapa yang melihat video lucah, main game sampai ketagihan, sampailah otak bahagian depan ni terendam dengan hormon dopamin, maka kerosakan otak boleh berlaku di 3 bahagian. Kerosakan otak boleh berlaku di 3 bahagian. Adalah bahagian otak yang lain turut rosak. Sebab itu sangat bahaya apabila kita membiarkan suatu ketagihan yang negatif, tetapi kita sebut ala budak-budak biasalah. Yang lelaki pula cakap ala orang lelaki biasalah. Sampai peringkat ketagihan dia akan hilang kawalan emosi, hilang kawalan perkara dosa, tak rasa berdosa dan sebagainya. Buat marah isteri jekah macam mana pun tak rasa bersalah. Sebab apa? Dia dah pun mula merosakkan sistem otak dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tadi tu saya sebutkan, kalau kita selalu memberikan kepada badan kita iaitu gula, badan kita ketagih gula. Jadi kalau sehari tak minum air manis tak boleh. Pagi-pagi mesti minum air manis sebab dia dah set dalam minda. Dia terus minta, pagi-pagi mesti nak minum gula, mesti nak air manis. Macam tak sah. Sampai ada orang kata, saya kalau tak minum air manis pagi, saya tak boleh buat kerja. Tapi kalau kita kawal, mula kita ajar dulu hari ni minum air kosong je, esok air kosong, lama-lama kita tak rasa. Dan lama-lama kita rasa minum air manis tu rasa, terasanya itu pun sebab raikan orang. Air yang paling bagus, yang terbaik adalah air jernih, air kosong. Itulah banyak khasiat, itulah yang badan kita perlukan, itulah otak kita pun perlukan air kosong dalam badan kita ni, untuk semualah. Masya Allah, kulit kita pun makin cantik, makin sehat, fikiran pun makin baik. Masya Allah. Okey, jadi fizikal tu makanan sehat saya share tadi tu. Kemudian senaman, kami juga amalkan senaman. Kalau saya suka main badminton, kemudian jogging. Kadang pagi lepas subuh masa gelap lagi jogging, orang pun tak nampak. Lepas subuh pukul 6.30 keluar gelap lagi, jogging je di tempat yang agak terang, dan sebagainya. Masya Allah, lagi baik lagi suka. Saya kata air kopi tanpa gula. Saya rasa kopi okey kot tanpa gula. Yang bahaya adalah gula. Okey, seterusnya tadi dah terangkan pasal emosi, kasih sayang. Lepas tu ucapan-ucapan yang penting. Ucapan, kata-kata sangat penting. Walaupun 3 patah perkataan, dia akan mengubah hidup kita. Saya sayang awak, saya rindu awak, saya perlukan awak, saya nakkan awak. Suami isteri kan, kata-kata tu sangat bagus. Tapi 3 patah perkataan yang negatif juga memberi kesan. Saya bencikan awak. Walaupun 3 patah perkataan boleh mengubah hidup kita. Saya bencikan awak, saya tak nak awak. Lagi-lagi kalau seorang suami sebut, saya ceraikan awak. Habislah gelap dunia. Jadi sebab itu pemilihan kata-kata yang baik, fikir dulu sebelum berkata-kata, ia akan membentuk emosi kita. Biasakan panggilan-panggilan yang sunnah. Sunnah Nabi ialah Nabi memanggil isteri dengan panggilan yang isteri suka. Setiap isteri ada panggilan dia masing-masing. Suami boleh tanya isteri, sayang tu panggilan lah kan. Awak suka saya panggil apa? Saya suka awak panggil saya darling. Okey, panggil darling. Sayang. Jangan pula mula sayang, lepas tu ayang, lepas tu yang, lepas tu ang. Lepas tu pang tampak. Janganlah. Jadi buatlah pemilihan kata-kata yang baik, dan kata-kata yang baik juga perlu pada keadaan yang baik. Kalau tengah lapar, tengah mengantuk, tengah penat, walaupun susun ayat baik macam mana pun, tapi kalau waktu tu tak sesuai, maka ia tetap jadi tak baik. Okey. Jadi keperluan mental, kita perlu baca buku wajib. Sebab apa? Bila kita baca buku, sel-sel otak kita berkembang lebih jauh, lebih baik, lebih banyak berbanding kita buat aktiviti lain. Baca Al-Quran pun sama, mata kita perhati. Sebab apa? Firman Allah yang pertama diturunkan, perkataan apa? Iqra, perkataan yang pertama. Wahyu bermula dengan perkataan Iqra, bacalah. Lalu Nabi pun bertanya, apa yang aku nak baca? Iqra, bacalah. Umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang kuat apabila umatnya kuat membaca, mengkaji, memahami. Al-Quran adalah simbol ilmu. Kalau kita tengok Nabi Musa masa itu kekuatan diadu, maksudnya perlawanan dari sudut kekuatan sihir. Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam bukan sihir tapi mukjizat, tapi mengalahkan semua sihir-sihir Firaun.
Tongkat bertukar jadi ular, tongkat boleh belah laut. Jadi ketika itu siapa yang mempunyai kekuatan sihir, dialah berkuasa. Dan antara yang paling kuat sihir adalah Fir'aun. Dia ada ahli sihir yang begitu ramai. Jadi itu kekuatan ketika itu. Namun bila Nabi Musa AS, Allah berikan mukjizat yang boleh mengalahkan semua sihir Fir'aun. Maka ketika itulah orang beriman kepada Nabi Musa AS. Kalau zaman Nabi Nuh adalah kekuatan pertukangan. Memang orang kata gila Nabi Nuh AS sebab bina apa? Bina kapal bertukang, bina kapal atas bukit. Orang bina kapal ni di tepi laut. Sebab bila kapal dah siap, tarik masuk ke laut. Tapi bila Nabi Nuh AS bina, ikut perintah Allah, Allah suruh perintahkan bina di mana? Di kapal. Jadi bila mula Allah perintahkan hujan turun, kemudian mata air naik, ini dalam firman Allah dalam Al-Quran ada sebut ya. Kemudian Allah memerintahkan hujan daripada langit turun tanpa henti. Kemudian mata air daripada tanah keluar tanpa henti. Mata air ni keluar juga dari tanah dan Allah menutup semua pintu-pintu air di dunia. Maksudnya sekarang kalau hujan turun, air tu kan menyerap ke dalam tanah, pergi ke sungai dan sebagainya, ke tasik. Tapi ketika berlakunya banjir besar Nabi Nuh AS, banjir terbesar ni tak pernah dan tak akan berlaku lagi. Sebab banjir besar ketika Nabi Nuh AS itu berlaku lebih kurang dalam 3 bulan. Kemudian banjir besar itu menenggelami seluruh dunia. Seluruh dunia ditenggelam. Dan ombak diceritakan di dalam Quran, ombak ketika banjir besar itu berombak tu lebih tinggi daripada gunung. Ombak tu lebih tinggi daripada gunung. Kalau kita gunung paling tinggi sekarang Everest, betul kan? Dan kita pernah tengok ombak paling tinggi, ombak apa? Ombak tsunami. Tsunami itu melepasi tak bukit? Tak. Walaupun nampak tinggi itu pun boleh memusnahkan banyak bangunan yang tinggi. Tapi nak sebutnya pada zaman Nabi Nuh, ombak tu lebih tinggi daripada gunung paling tinggi. Lebih tinggi daripada gunung Everest tu. Jadi kita tak boleh bayangkan macam mana besarnya banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Jadi hebatnya kapal Nabi Nuh AS. Sebab itu zaman tersebut ada zaman kehebatan dalam bab pertukangan. Jadi bila Nabi Nuh boleh membina satu kapal yang boleh bertahan dalam lebih kurang 3 bulan dan boleh berlayar tanpa terbalik. Berlayar merentas ombak yang setinggi gunung. Subhanallah, itu kelebihan Nabi Nuh AS. Begitu juga dengan Nabi yang lain, ada kekuatannya adalah besi. Ada kekuatan Nabi lain besi. Ada pula kekuatan contoh Nabi Sulaiman, kekuatan dia boleh menguasai jin dan sebagainya. Kekuatan Nabi Muhammad SAW adalah kekuatan ilmu. Sebab itu mukjizat paling agung yang mengalahkan segala mukjizat adalah Al-Quran. Bila kita sebut ilmu, sumber ilmu mesti daripada Al-Quran. Apa pun ilmu yang kita baca, sains ke, geografi ke, kedoktoran ke, memang semua itu ada kandungannya pada Al-Quran. Maksudnya sumber utama, main source-nya daripada Al-Quran, kemudian dia dipecahkan, didetailkan lagi oleh ilmu yang Allah berikan kepada saintis, manusia dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sebab itu mengikut ada pembacaan saya, bangsa yang paling maju dan menguasai dari sudut ilmu iaitu bangsa Yahudi sampai hari ini. Mereka antara bangsa yang paling banyak mengkaji isi kandungan Al-Quran. Mereka mengkaji untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk dunia. Jadi hari ini kalaulah kita boleh menguasai ilmu Al-Quran, isi kandungan, menghayati dan sebagainya, kita juga menjadi umat yang terbaik, insya-Allah. Jadi contohnya lah buku. Ustazah, saya baca Al-Quran je, buku ni saya tak baca lah sebab sumber saya Al-Quran. Sebenarnya buku-buku yang ditulis, contoh buku Sahabat Dunia Akhirat, kemudian buku-buku yang contoh ini saya tunjukkan contoh buku-buku yang saya adalah, yang kami terbitkan, yang saya tulis. Dan apa-apa buku motivasi ke, sebenarnya hakikatnya ia menjelaskan, memberi kita mudah faham tentang Al-Quran. Sebab kalau kita dapati apa pun buku motivasi atau buku nasihat, dia memberi nasihat yang positif, yang baik-baik kan. Dan semua itu memang adalah bentuk apa yang ada di dalam Al-Quran. Cuma ia mempermudahkan kita untuk faham. Allahu Akbar. Jadi mental kita perlu baca Quran wajib, baca terjemahan wajib. Jangan baca saja tak baca terjemahan. Kemudian baca apa-apa buku. Saya nak cerita dulu, saya ada seorang bos yang sangat bagi saya antara bos yang terbaik lah. Dia buat kerja TikTok. Dia punya memimpin pun sangat bagus.
Dan saya perhatikan kekuatan utama dia kuat membaca. Membuatkan dia wanita, ya bos ni wanita, buat kerja dengan fokus, itu ini, bahkan dia ada idea yang luar biasa. Dan yang hebatnya dia ada daya ketahanan emosi yang luar biasa. Ada satu ketika dia mengusahakan satu ketah kerja. Ini cerita 10 tahun yang lepas lah. Dia ada usahakan satu ketah kerja dan saya tengok, wow, saya kata ketah kerja Ustazah ni sangat ke depan. Zaman tu EE ni tak ada lagi. Maksudnya e-filing, e-borang, nak nikah guna sistem ni. Masa tu 10 tahun lepas tu tak ada. Tapi dia antara orang terawal, seorang wanita, dia seorang terawal bawa idea tu. Tapi perlu bajet tu, bajet ni, macam-macam lah kan. Permohonan online ni lah dia mula bawa idea tu. Lepas tu dia buat ketah kerja, pergi sana, pergi sini, buat kajian ini. Tiba-tiba bila dia time bentang ketika itu, ditolak. Ketah kerja dia ditolak. Sedangkan saya boleh tengok dia punya struggle nak siapkan tu. Buat macam-macam persiapan tu, kajian itu, buat research itu, buat research ini dan sebagainya. Buat sampel pula, memakan masa sebulan ke berapa bulan. Tapi bila bos saya ni pergi bentang, tiba-tiba tak diluluskan, ditolak. Dia balik memang dia sedih, dia menangis sebab dia rasa macam dia dah usahakan bersungguh-sungguh begini sekian. Lepas tu kami ni kan risau. Sebab apa? Dia duduk dalam bilik dia. Dia tak keluar-keluar. Risau, saya pun risau, nak ketuk serba salah. Bos ni, bos tinggi juga ni. Nak ketuk serba salah, risau ni. Tapi lama-lama dia keluar. Lepas tu dia panggil, Asma sekejap. Saya kata, ya Ustazah, ada apa? Dia pun, lepas tu saya kata tanya, Ustazah okey tak? Dia kata, okey, Alhamdulillah okey. Ustazah tak sedih ke? Ustazah kecewa tak? Memanglah sedih Asma, memanglah kecewa. Tapi apa yang kita dapat daripada layan sedih dan layan kecewa? Saya duduk dalam bilik bukan apa, saya dah habiskan 2 buku. Saya kata, Ustazah baca buku, Ustazah tak keluar. Yelah Asma. Dia pun terangkan pada saya selalu ingat, dia kata kalau kita tengah sedih, tengah kecewa, tengah apa, ambil buku. Bukulah ketika itu teman yang terbaik. Belum tentu kalau kita luah masalah kepada orang boleh faham. Dan kadang orang faham tapi orang tak boleh tolong. Tapi sedih, kecewa jangan layan lama-lama, baca buku. Dia kata apa-apa buku yang ilmiah, buku motivasi ke buku apa, ambil. Sebab bila kita isikan akal kita dengan ilmu, dengan buku, dengan ilmu masuk, kita boleh alihkan. Sebab emosi ni kalau kita ikut, dia jadi liar, dia jadi kasar, dia jadi buas. Itulah sifat emosi. Emosi lebih dekat dengan nafsu. Tapi kalau kita masa tu bagi makanan akal boleh kontrol emosi, boleh kalahkan emosi. Lepas tu saya cuba sebenarnya, bila time stress, time sedih, ambil je buku dekat ni, lepas tu baca. Dan saya dapati ia sangat berkesan. Tuan-tuan puan-puan, ia sangat berkesan. Bila kita baca, kita bagi perhatian, kita baca, dah lama kita boleh lupa apa kita sedih tu. Dan kita mula fikir, ya Allah, yang ni jauh lebih penting. Baca buku bab kematian ke, bab syurga ke, bab neraka ke, cerita-cerita kitab ke, Riyadhus Shalihin ke, baca hadis Nabi ke. Bila baca tu kan, kita kata, ya Allah. Maksudnya, apa yang aku sedihkan tu tak ada apa sangat pun. Allah dah tulis ni, setiap amal baik kamu akan diberi ganjaran pahala. Dan orang yang pahala akan dapat syurga. Jadi ya Allah, aku faham. Susah payah tu walaupun manusia tak terima, tapi engkau terima ya Allah. Ketah kerja yang dibuat, di reject macam tu je, tapi engkau tak reject ya Allah. Sebab Allah tengok usaha kita, yang penting buat ikhlas. Begitulah. Sedihlah dengan siapa-siapa, bergaduh dengan suami ke, sedih tentang hal anak ke, hal pejabat ke. Macam mana nak twist cepat emosi, marah, tak puas hati, geram tu, dengan bagi kekuatan pada akal. Rohani ya, istighfar, astaghfirullah. Tapi kadang tak cukup. Tengah marah tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Tak boleh. Jadi kena dua-dua. Masa kekuatan rohani, zikir, baca Quran, solat mungkin. Kemudian kekuatan akal mesti dengan membaca ilmu. Sebab itu perkataan yang pertama Allah mulakan dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Masya Allah. Jadi
kalaulah kita merupakan ibu yang suka membaca, bapa yang suka membaca dan anak-anak kita suka membaca, akan melahirkan sebuah keluarga yang apa-apa akal, bukan emosi. Maksudnya biarlah kita lebih kuat akal dan rohani berbanding emosi. Tapi hari ini ramai rumah tangga yang dibina atas dasar emosi saja. Contohnya, mereka selalu pergi berjalan sekeluarga, hujung minggu pergi shopping. Itu keperluan emosi tu. Emosi memang suka. Tengok movie sama-sama, bergurau senda. Emosi sukalah. Kita layan main game sama-sama, baring-baring, lepak-lepak, golek-golek. Walaupun buat satu keluarga. Main game sama-sama, suami isteri berlawan. Lepas tu main dengan anak-anak pula. Hujung minggu pergi taman itu. Hujung minggu ni pergi taman ni pula. Itu keperluan emosi. Apabila kita beri terlalu banyak keperluan emosi tak seimbang dengan keperluan akal dan keperluan rohani, jadi akhirnya kita dikuasai oleh nafsu. Oleh nafsu. Bukan kata tak boleh rehat-rehat golek-golek dengan anak depan TV, boleh. Tapi biarlah seimbang, ada waktunya kita membaca sama-sama, ada waktunya buat ibadah sama-sama. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, minum air sikit ya. Bismillah. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Tajuk kita iaitu pengurusan keluarga pasal PKP COVID-19. Saya cakap umum, tak adalah fokus pasal PKP COVID-19. Saya sebut tadi unsur yang pertama sebuah keluarga fizikal sendiri, 4 tadi. Sekarang pergi kepada unsur luar. Pertama masa, yang kedua ekonomi, yang ketiga tugasan, yang keempat komunikasi. Ada banyak lagi lah unsur-unsur lain saya ringkaskan. Yang pertama berkenaan pengurusan masa. Masa perlu diuruskan. Bila kita dapat urus masa dengan baik, maka baiklah kehidupan kita. Ada orang biarlah berlalu hari tu tak ada rancang, tak ada nak buat apa, tak ada fikir apa. Kalau saya ada, tuan-puan boleh juga ya. Kita kena ada buku kecil satu, buku kecil. Apa-apa yang kita teringat terlintas, tulis. Contoh kadang-kadang tengah buat-buat kerja terfikir nak buat apa. Tengok dekat Facebook kan, kat Facebook ada orang buat ni. Ada orang buat orang buat apa? Saya lah ni, cerita saya. Bila buka Facebook tengok ada orang tanam pokok hidroponik. Lepas tu kita pun tulis, okey, nak tanam pokok hidroponik. Okey. Lepas tu tengok-tengok lagi Facebook, ada orang share buat kuih ni. Ada orang share buat ni. Apa-apa yang kita terlintas nak buat, cuba kita tulis. Lepas tu kita baca pula, ada orang ikut kelas ni. Ada orang ni. Apa-apa yang kita terlintas, terniat nak buat, kita tulis kan. Tulis tu sebenarnya kita dah mula langkah yang pertama, iaitu rancang nak buat. Mungkin yang hidroponik tu, kalau saya tekan terus WhatsApp, kemudian dia balas, lepas tu dapat harga. Lepas dapat harga, saya lupa sampai hari ni. Lupa. Saya nak buat benda tu tapi lupa. Sebab apa? Jangan percaya kepada ingatan sendiri. Ingatan yang paling lemah adalah ingatan sendiri. Memang lemah. Dan seburuk-buruk tulisan, tulislah buruk macam mana, itu sebaik-baik ingatan. Jadi bila kita tulis, lepas tu kita pergi kedai makan, kita pun tengok kedai makan, ada pula terlintas nak buat apa. Lepas tu kita jalan lagi terlintas. Saya tengok pada diri saya, kadang saya selalu terlintas tajuk-tajuk yang baik untuk saya ceramah. Saya rasa, bagus tajuk ni, best ni, buat ni. Sampai masa saya lupa. Saya nak ingat balik tajuk apa tadi, nak buat tajuk pendek, tajuk apa. Lepas tu saya lupa. Akhirnya saya dah tak percaya dah pada ingatan saya. Memang lemah, siapa-siapa pun. Dan walaupun kita tulis tu buruk, seburuk-buruk tulisan sebaik-baik ingatan. Jadi kadang-kadang ibu ayah ni kita ada rancang macam-macam lah terlintas untuk anak nak buat itu, nak buat ini, nak beli itu, nak beli ini. Jadi biarlah kita selalu ada bersama kita pen dan satu buku nota. Itu wajib ada dalam handbag kita ataupun apa-apa cara buat. Sebab apa? Tulis, ada orang yang tulis kod ni, terpulanglah. Kami, kalau saya dengan suami, kita ada satu grup 2 orang je, iaitu suami, saya, suami, grup 2 orang. Macam-macam. Sebab apa? Ada nama grup. Grup pengurusan grup usurati. Jadi di situ, contoh kita listkan 10 perkara need to do. Want to do ke apalah, apa yang nak dibuat. Kita pun tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 macam tu lah kan. Lepas tu bila dah buat tik hijau. Lepas tu ada tambahan-tambahan lagi lah.
Ada yang nak ditutup list tu delete lah, rasa dah tak perlu. Jadi bila kita tengok malam sebelum tidur, kita tengok list kita. Oh, esok nak buat ni. Okey. Maksudnya pengurusan masa ini penting. Antaranya sebelum kita tidur, kita terus set dalam kepala kita esok nak buat apa. Tapi kalau kita tak ada catatan, mulalah bang esok nak buat apa ha? Esok lagi mana ha? Tapi kalau kita ada catatan, sebab Allah bagi selalu ilham daripada yang kita lihat, daripada kita dengar, kita pergi sana, kita tengok orang tu belikan anak mainan tu. Kalau nak beli mainan anak pun kan, pergi rumah orang tengok, baguslah mainan ni, catat. Beli mainan interaktif tu. Subhanallah. Jadi bila kita sebelum tidur, kita ada list ni 20, belum tik hijau lagi ni. Bang, yang ni tertangguh lagi. Lepas tu kita kata, esok boleh yang ni, esok ni. Kita jadi tak sabar nak tik hijau. Faham tak? Kita jadi tak sabar untuk tik hijau. Saya sekarang, kita ada program Ahad ni, program besar. Di Dewan bawah, Alhamdulillah Dewan dah siap. Jadi, kita bila meeting, kita listkan semua kerja dengan nama. Kemudian setiap orang kalau dah buat tik hijau. Masing-masing akan nak berlawan. Siapa nak tik dulu. Tak sabar nak tik hijau sampailah list kerja dia semua dah habis. Masya Allah, Allahu Akbar. Sama juga kadang-kadang kita buat perbualan. Ini berkenaan dengan pengurusan masa. Siapa yang gagal mengurus masa, dia gagal menguruskan hidup dia. Sebab modal yang Allah beri kepada kita adalah masa. Itu modal. Kalau masa yang usia yang kita ada, contoh panjang ni, modal masa ni dia bukan bertambah. Dia akan dipotong. Sebenarnya modal masa kita dah nak habis, tak tahu bila habis modal masa. Tetapi bila modal masa kita yang telah dipotong itu, yang telah ditolak itu kita isi dengan baik, dia bukan hilang. Maksudnya macam ni kan. Yelah, modal masa kan. Okey. Jadi kita dah guna. Orang yang guna dengan cara yang terbaik, dia bukan hilang, dia bukan gugur. Tapi dia berpindah ke alam akhirat. Maksudnya masa yang berlalu itu, kalau kita buat pahala lah. Buat pahala ni, ya, ibu masak pahala, basuh baju anak, iron baju suami, apa-apa pekerjaan kita tu, sebenarnya masa kita tak rugi. Kita cuma pindahkan je apa-apa usia kita, masa kita, apa kita buat tu ke alam akhirat lah. Jadi berapa masa lagi alam dunia tak tahulah berapa masa tak tahu. Tetapi masa menjadi satu amanah untuk kita. Sebab itu firman Allah dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ramai yang masa dah gugur ni, dia bukannya pergi berpindah. Dia bukan pergi kepada alam yang kekal, tapi ia gugur, rosak macam tu saja. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang keadaan seperti ini, kita rujuk tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Asr tadi. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali, ini saja yang tak rugi, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, mereka yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh, masa dia tak rugi. Walaupun dah berlalu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dah masa dia dikirimkan untuk akhirat. Okey. Tapi 40 tahun di dunia, contoh 1 tahun di dunia, menyamai 1000 tahun di akhirat. Jadi walaupun hidup di dunia 1 tahun, 1 tahun ni kalau jaga amal soleh, tak buat maksiat apa, bila berpindah ke alam akhirat jadi 1000 tahun. 1 hari di dunia menyamai 1000 tahun di akhirat. Masya Allah. Minta maaf, bukan 1 tahun, 1 hari di dunia. Minta maaf. 1 hari di dunia menyamai 1000 tahun di akhirat. Jadi setiap hari yang berlalu, kita mengirimkan waktu tu bukan hilang. Semalam tak hilang. Semalam kita dah kirim ke akhirat. Kalau kita buat kebaikan apa semua, dah dikirim ke akhirat. Jadi kalau kita faham, kita akan rancang sungguh besok. Esok nak kirim banyak lagi masa kita ke akhirat. Sampai akhir masa kita dah habis, dah nak pergi penutup, dah nak ni, kita tak rasa susah hati, tak rasa takut. Sebab kita akan bertemu kembali dengan masa yang telah berpindah tu. Kita akan menikmati semula masa yang telah kita kirimkan
ke akhirat. Allahu Akbar. Jadi penting sangat sebelum tidur perancangan itu mesti datang daripada catatan tulis. Bila kita dapat uruskan masa dengan baik, kita tak buang masa. Sebab itu sebenarnya kita sebenarnya boleh buat macam-macam. Kita sebenarnya boleh jadi jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Sebenarnya kita dah boleh hafal Quran yang banyak, hadis Nabi yang banyak dan sebagainya. Cuma apa yang berlaku, kita dah banyak bazirkan masa. Yang kedua, apa yang berlaku sebab kita tak disiplin dengan masa. Tak disiplin tu kenapa? Sebab tak ada perancangan. Tak rasa esok nak buat apa, sedangkan kalau kita buat catat macam yang saya cuba share tadi, kita akan rasa banyak benda nak buat besok. Bahkan kita rasa satu hari tu berlalu dengan cepat. Tapi kita tengok list, dah banyak dah buat hari ni. Kita rasa seronok. Subhanallah. Saya rasa sebab rupanya dah dekat sejam setengah Ustazah. 10, sekarang dah 11.24. Sedar tak sedar dah dekat sejam setengah. Saya rasa dah tak sempat buat soal jawab Ustazah Wahidah. Okey. Jadi saya buat penutup sikit ya. Penutup. InsyaAllah. Sebenarnya kita boleh jadi berjaya, tenang, bahagia, kaya, senang. Kaya ni saya tak terangkanlah. Kaya maksudnya kaya tu ada penjelasan lah. Kaya jiwa, kaya harta, hati dan sebagainya, kaya harta. Jadi semua ini tergantung kepada diri kita. Memanglah kita kata rezeki kan Allah tentukan. Saya ni Ustazah, kalaulah saya dapat pendidikan yang cemerlang Ustazah, kalau saya dapat pendidikan derma ayah saya cemerlang. Ustazah, kalaulah saya diberi modal sekian-sekian, saya boleh jadi bisa. Tak. Bukan unsur luar. Tolong, bukan unsur luar. Diri kita. Mental, rohani, fizikal kita, emosi. Kemudian masa, itu milik kita. Masa tak perlu dibeli. Masa tak boleh dijual. Masa itu kurniaan Allah. Allah bagi pada kita. Ada orang dah 24 jam dia boleh buat macam-macam. Ada orang 24 jam boleh buat 1-2 benda saja. Yang lain dia lara, dia buang masa dan sebagainya. Sebenarnya kita boleh jadi lebih baik daripada kita ada sekarang sekiranya kita disiplin dan kita pandai menguruskan masa dengan baik. Sekian daripada saya. Mudah-mudahan membantu tajuk kita hari ini, iaitu pengurusan keluarga pasca PKP COVID-19. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi manusia yang lebih baik, ibu yang lebih baik, hamba Allah yang lebih baik. Saya mohon maaf salah dan silap. Mohon maaf kepada pihak Intim Perak, Ustazah Wahidah, pengarah semua, sekiranya kupasan saya tidak mengupas dengan baik tajuk yang diberikan. Saya sebenarnya buat ada nota ni. Untuk tajuk hari ni ada nota yang panjang jugalah. Berkaitan dengan tajuk. Tetapi kadang-kadang Ustazah, apa yang Allah izinkan itulah yang terbaik. Ya, betul Ustazah. Dan saya sebenarnya jarang share. Saya jarang share dalam bentuk yang begini. Maksudnya, sebab saya terikat dengan perkataan pengurusan tu. Jadi saya terus terbayang mengurus tu. Jadi sebenarnya bagus Ustazah. Bagi saya sangat bagus. Setengah orang tak terfikir nak buat begitu. Masya Allah. Saya biasa kalau saya ceramah bab ini, saya akan ceramah di dewan bersama dengan khalayak. Kemudian memang ada whiteboard dan saya guna PowerPoint. Dan saya akan minta peserta tulis sama. Maksudnya saya bukan sekadar ceramah, saya juga buat bengkel. Kadang-kadang minta pengurusan ni, lepas tu masing-masing akan tulis. Kita akan buat dream board, kita akan buat vision board dan kita akan kena pasti kelemahan diri, nak sisihkan dan sebagainya. Maksudnya begitulah, tu yang saya conteng-conteng tulis dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Ustazah Asma panjang lebar perkongsian daripada Ustazah. Kita sangat seronoklah. Cuma kita minta maaf sikit sebab ada banyak masalah teknikal. Kita pun ini pertama kali Intim buat perkongsian secara live. Jadi maaf sangat-sangat. InsyaAllah pada masa akan datang. Dan jangan sakit berurusan dengan pihak Intim dan Jabatan Agama Islam. Okey, jadi tak ada apa dah rasanya. Ustazah pun dah kongsi banyak dan harap sama-sama kita semua dapat sama-sama mengamalkanlah apa yang Ustazah cakap. Dan paling saya ingat, seburuk-buruk tulisan adalah sebaik-baik ingatan.
kadang-kadang yelah kita ni kadang rasa macam ingat semua kan, tapi sebenarnya semua tu lupa. Lain-lain benda lain yang kita buat. Ya, Okey, betul. terima kasih kerana menonton, dan kami sekali lagi memohon maaf atas masalah teknikal yang kami hadapi. Jangan lupa like page kita Intim Perak dan juga Jabatan Agama Islam Perak. Dan sebelum tu kita tutup dulu kot Ustazah majlis kita Betul. dengan Al-Farah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih pihak Intim Perak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Ustazah nak ni. Ini boleh leave. Okey, sahabat-sahabat di Instagram. Terima kasih sebab ikuti saya. Masya Allah. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada yang interview? InsyaAllah. Good luck. Nah, terima kasih Ustazah. Ya, Alhamdulillah Allah Maha Penyayang beri kita seorang Ustazah yang baik. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih sebab Allah berikan saya sahabat-sahabat yang baik di Instagram. Amin. Masya Allah. Saya nak jawab satu soalan. Ada orang nak tanya soalan tak di Instagram ni? Apa-apa yang berkait dengan tajuk tadi ke? Nak tanya apa-apa sebelum tutup? Hari ni ada exam, doakan saya. Aminah. Aminina. Ya Allah, permudahkanlah Aminina menjawab soalan periksa. Ustazah, kalau kita dengan ceramah Kak Taifah sambil buat kerja berkat ke? InsyaAllah berkat. Selagi mana kerja kita tidak terganggu. Boleh saja. Ya Allah, Pinjamah jangan lupa save Ustazah. Nak repost buat dia pamin tu. Masya Allah. Subhanallah. Uhti Pinjamal ada. Ya. Saya, nanti kita message. Kak Fin, saya sekat. Saya adik kot. Terima kasih Pinjamal. I love you so much. I love you. Support, teruskan perjuangan. Terima kasih Ustazah, sayang Ustazah. Ustazah macam mana nak terima dengan redha ujian? Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. Jazakallah. Suka dengan macam Ustazah. Saya pun suka. Sahabat-sahabat semua. Okay. Saya terlepas nak menjaga mendidik anak. Macam mana nak perbaiki? Okay. Ada yang tanya, Ustazah, saya dah terlepas menjaga dan mendidik anak. Macam mana nak memperbaiki kesilapan tu? Memperbaiki kesilapan yang dah berlalu. Pertama, mohon maaf dengan anak-anak. Kemudian mohon ampun dengan Allah sebab kita lalai dalam mendidik anak dulu. Tapi Allah tahu, dulu kita tak ada ilmu. Dulu kita banyak tak tahu. Dulu tak ada sumber-sumber belajar macam sekarang online. Allah tahu kita dulu dengan ketidakmampuan kita. Tapi mohon taubat juga dengan Allah. Sebab anak itu amanah. Yang kedua, mohon maaf saja dengan anak. Mesej ke, tulis ke, cakap depan, mak minta maaf, mak tak didik dengan baik. Mak dulu sekian-sekian. InsyaAllah, kalau anak maafkan tak ada apa-apa perhitungan di akhirat. Maksud anak tu kata, ya mak, orang redha mak, orang faham dulu mak sibuk kerja, mak tak ni. Anak maafkan, kita lega. Sebab takut akan ada perhitungan dan tuntutan di akhirat kelak. Subhanallah. Apa pendapat Ustazah pasal nak divert emosi marah dan sedih dengan baca buku? Ya, tadi saya terangkan, itu juga kaedah saya. Kalau saya tengah marah sangat, saya cepat-cepat ambil buku. Maksudnya isikan terus akal kita. Sama juga saya pasti Fin Jamal ada lagi ya. Saya pasti orang-orang yang seperti Fin Jamal dan ramai lagi lah kita-kita ni, kekuatan kita sebenarnya ilmu. Sebab ilmu akan menjernihkan emosi kita. Kita akan tahu bahawasanya apa yang kita bimbang, yang kita takut, yang tersedih tu tak ada apa-apa pun sebenarnya ilusi ataupun mainan nafsu kita saja. Sebab apa? Kita nakkan mungkin persetujuan manusia, sokongan manusia dan sebagainya. Hakikatnya kita dengan kita saja, kita dengan Allah saja. Tapi ilmu membantu kita untuk menyebabkan kita berada di dunia yang sebenar. Ustazah, saya ada dengar kalau solat sunat taubat dulu, lepas tu solat tahajud tak sah, betul ke? Tak ada masalah. Bangun tidur nak buat solat taubat dulu, tak ada masalah, sah saja. Cuma afdal lah bangun tidur buat solat tahajud dulu. Tapi kalau buat solat taubat dulu, sah saja. Sebab apa solat tahajud dulu? Bangun daripada tidur sebelum subuh. Solat tahajud ni solat berwaktu. Dia waktunya adalah waktu malam bermula lepas isyak sampai subuh. Dan waktu ni dia akan luput. Solat taubat boleh lagi buat waktu duha boleh, lepas zuhur boleh, sebelum asar boleh, selepas maghrib boleh. Tapi waktu tahajud dia hanyalah waktu tu saja. Jadi bimbang kita tak sempat, maka kita buatlah solat tahajud dulu.
Ustazah, kalau lepas solat baru perasan ada rambut keluar, kena solat kembali ke? Kalau ya, tak sah solat kalau ada walaupun seurat. Seurat tu tengok kadar yang dimaafkan sangat sedikit. Tapi kalau dia jumlah yang banyak, maka tidak dimaafkan. Kita solatlah balik. Sebenarnya bagus. Bagus kenapa kena solat balik? Lepas tu kita beringat. Kalau asyik dimaafkan saja, memang asyik guna perkataan dimaafkan lah. Jadi bila kita solat balik, kita akan jadi orang yang sangat berhati-hati ketika solat. Kita akan duduk depan cermin, cek dulu. Cek, okey dah. Kesannya apa? Kita jadi orang yang sangat berhati-hati di luar solat. Orang yang berhati-hati ketika nak dirikan solat, berhati-hati ketika solat, dia juga orang yang berhati-hati di luar solat. Orang yang nak dirikan solat, dia solat tenang, di luar solat juga dia akan tenang. Orang yang solat di awal waktu, di luar solat juga dia seorang yang menempati waktu. Orang yang masa solat fokus, khusyuk, di luar solat juga dia orang yang fokus. Orang yang solat dengan lemah lembut, di luar solat juga dia lemah lembut. Maksud saya di sini ialah bagaimana kita solat, begitulah kita di luar solat. Siapa yang nak betulkan hidup dia, diri dia, perangai dia, akhlak dia, betulkan solat. Daripada solat 5 waktu kali sehari, Allah menjaga kita zahir dan batin. Subhanallah. Kalau kita tengok kita ni kelang kabut, tengok juga di luar solat. Sama, kita juga seorang yang kelang kabut. Dekatkan sikit dia. Okey. Seronoklah pula soal jawab ni. Okey, saya pun tengok sambil buat kerja. InsyaAllah berkat. Yang penting kerja kita jangan ni. Buat live dengan Kak Fin. Okey, insyaAllah. Kak Fin, kita buat live sama-sama ya. InsyaAllah. Kita pilih satu tajuk. Zikir apa yang dibaca untuk hilangkan gangguan jin? Gangguan jin, boleh baca surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Ini memang Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang kita Ibnu Katsir pun ada sebut. Minta maaf ni saya cakap laju-laju ni, minta maaf ya, sebab kita dah sejam setengah. Kemudian saya pun ada temu janji. Dua surah itu Nabi sebut tidak ada dua surah Al-Mu'awizatain, dua surah perlindungan yang lebih baik daripada dua surah ini, iaitu surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kita baca surah An-Nas, fahami maksud dia, baca dengan yakin dengan Allah tanpa ragu-ragu. Dalam ayat itu kan kita mohon perlindungan daripada bisikan jin, syaitan, gangguan jin dan syaitan. Kemudian surah Al-Falaq, gangguan daripada kejahatan makhluk, termasuklah semua makhluk. Makhluk gaib ke, makhluk zahir ke. Kemudian mohon daripada gangguan apa? Daripada sihir pun dalam surah Al-Falaq. Kemudian seterusnya gangguan daripada orang yang dengki, yang melakukan kedengkian. Wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Orang dengki ni, ramai orang dengki, tapi yang kita takut bila orang dengki iza hasad, apabila dia melakukan kedengkian. Orang yang dengki, ramai yang tak mampu nak lakukan kedengkian, tapi bila dia lakukan kedengkian, dia akan mula sebarkan fitnah, dia akan mula memburukkan lagi keadaan, dia akan mula apa lagi, dia akan mula buat sihir contohnya. Jadi kita akan berhadapan dengan golongan seperti ini. Tapi kalau kita betul-betul yakin dapat perlindungan daripada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Yakinlah, baca dua surah ini jadikan amalan. Nabi SAW bersabda, ini boleh cari dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis yang sahih. Nabi kata barang siapa yang membaca 3 kali 3 kul, kul wallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kul, 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, jadikan amalan. Lupa waktu petang lepas maghrib pun boleh. Baca dengan fahami maksud, dengan penghayatan. Subhanallah. Nabi SAW sebut barang siapa yang baca 3 kali 3 kul, kul wallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas, pagi 3 kali, petang 3 kali, akan diberikan Allah kecukupan 3 kali ganda. Maksudnya di sini kecukupan apa? Apa yang kita perlukan, Allah akan beri kecukupan. Kita perlukan perlindungan, kita perlukan kasih sayang, kita perlukan sihat, kita perlukan rezeki. Maksudnya di situ hadis Nabi tu Nabi sebut akan dikurniakan kecukupan 3 kali ganda. Maksud sebenarnya 1 kali dah cukup, tapi Allah akan gandakan. Okey, yang terakhir saya pilih soalan yang terakhir ya. Ustazah, solat sunat doa seperti doa solat wajib boleh ke? Boleh. Bila sebut doa bebas. Nak doa macam mana, doa pilihan apa, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Arab, berdoalah. Perkara yang paling penting dalam bab berdoa adalah faham dan juga berdoa dengan hati, bukan pada lidah. Ramai orang bukan berdoa, dia baca doa je. Baca doa. Jadi berbeza, berdoa adalah memohon dengan Allah.
memohon mesti dalam hati sebab Allah tengok. Mulut cakap apa, hati tak minta pun. Jadi Allah nak, Allah akan dengar. Allah yang Sami yang Maha mendengar. Subhanallah, doakan. Alhamdulillah, terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi. Subhanallah, sayang semua kerana Allah. I love you all so much. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.